Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi. Saya Hawa Rezwana Rezwan di Dialog Anak Muda. Okey, sekarang ini kita berada di Kompleks Rakan Muda Bukit Kiara. Tapi hari ini bukanlah kita nak bincangkan tentang sukan, tapi walaupun kita berada di gelanggang futsal, tapi fokus kita pastinya setiap kali tentang anak muda dan juga belia. Jadi sebelum kita kongsikan apa yang bakal kita bincangkan, elok kalau saya perkenalkan dulu tetamu kita pada hari ini. Di sebelah kiri sana kita bersama dengan Muhammad Sharafuddin, iaitu alumni Malaysia Future Leader School ataupun MFLS. Betul. Kita panggil Syaraf Ya, boleh. Okey, Syaraf. Selamat datang ke Dialog Anak Muda. Terima kasih. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Okey, di sebelahnya seorang lagi bunga selain daripada saya hari ini, geng saya untuk hari ini, Nadilah Muhammad Yusof, iaitu Koordinator Demokrat UKM. Nadilah, selamat datang. Terima kasih jemput. Dan yang baru sampai dari Johor, sebelah saya ialah Parvin Ravindran, ahli arus anak muda. Parvin, Ya. okey perjalanan dari Johor tadi? Okeylah. Okey. Berapa jam? 3 jam setengah. 3 jam setengah. Okey, cukup rehat? Cukup rehat. Kita nak semangat tu untuk kita boleh. sembang-sembang sepanjang perbincangan kita hari ini. Ya? Boleh. Okey, di sebelah kanan saya ialah Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid, iaitu Presiden Majlis Belia Malaysia ataupun MBM. Dan di hujung sana ialah Jazri Danis, ahli Parlimen Belia Negeri Selangor. Jazri, selamat datang. Terima kasih. Okey, hari ini kita nak bincangkan berdasarkan apa yang dikongsikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini pada sesi pembentangan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 KSP RMK-12 di Dewan Rakyat baru-baru ini. Dan antara perbincangannya ataupun antara pembentangannya ialah tentang kadar pengangguran. Sekarang ini 10.7%. 10.7%. Kadar yang membimbangkan sebenarnya. Banyak persoalan, tapi elok kalau kita mulakan dengan pandangan masing-masing lah tentang pengangguran, ataupun kalau kita tengok tentang penempatan pekerjaan, kesesuaian pekerjaan dalam kalangan anak muda sekarang ni. Kita mulakan dengan Izzat dulu. Pandangan Izzat tentang belia sekarang ini dan juga kadar pengangguran yang dikatakan cukup membimbangkan. Terima kasih Hawa. Kalau kita bercakap tentang pengangguran, of course satu isu yang besar dalam negara kita lah. Walaupun sebenarnya keadaan makin bertambah baik. Tahun lepas 11%, pada kadar pertama tahun ini 10.7% dan yang terbaru ialah suku kedua 10.1%. Walaupun ada sikit penurunan, tapi 10% bagi negara sebesar negara kita ini bagi saya agak merisaukan lah. Dan especially kalau kita melihat keadaan ekonomi kita, anak muda kita. Dan juga kalau kita lihat juga bahawa dalam industri juga walaupun menunjukkan bahawa banyak pekerjaan kosong yang dikatakan, tetapi kenapa tidak ada ataupun masih lagi ada isu-isu pengangguran dalam anak muda kita. Tapi kalau kita nak bercakap tentang isu itu memang makan masa lah. Tapi bagi saya pengangguran di negara kita ini merisaukan 10%. Maknanya mungkin itu kalau kita kira antara umur 18 ke 30 tahun. Kalau kita extend ke sampai 40 tahun, mungkin lebih besar khususnya. Mungkin ada lagi. Lebih besar dan sebagainya. Tapi itulah mungkin kita bincangkan hari inilah. Alright. Okey, Parvin, apa pandangan Parvin tentang isu ini? Pada pandangan saya, pengangguran bukan sahajalah tergantung pada tempat pekerjaan, macam dia tak jumpa kerja ataupun tak ada tempat nak kerja. Ada kalanya belia dia tak dapat tentukan hala tuju kerjaya dia. Dia tak tahu apa yang dia nak. Betul. Okey. Dia tak tahu apa yang dia nak. Dia mungkin dia mahir banyak perkara. Jadi dia nak pilih satu kerjaya itu mungkin menyusahkan untuk dia sebab dia takut benda tu adalah permanent ataupun terus bagi kehidupan mereka. Okey, betul juga sebab kadang-kadang bila kita jumpa kawan-kawan lah kan, ramai yang luah rasa cakap yang kerja ni tak sesuai, belajar dulu benda lain, kerja lain. Tapi sekarang ni pandangan saya sendirilah, kalau di peringkat awal tak perlu memilih lagi untuk kerja, Nadilah? Ke awal-awal kita dah kena kerja ikut kita punya minat? Pandangan saya sebab saya masih lagi belajar dan merupakan bakal graduan. Bagi saya semestinya apa yang kita belajar, kita mesti nak adapt, aplikasikanlah apa yang kita dah belajar. Cuma betul point Hawa, saya setuju sangat sebab dalam keadaan ekonomi sekarang di negara ini, kita semua memerlukan stability yang sedia ada dulu. Jadi ceburilah bidang selain bidang yang kita belajar, tapi pada masa yang sama kita still aplikasikan, orang kata mungkin tak banyak, sedikit demi sedikit apa yang kita belajar dalam pekerjaan yang kita ceburi. Pandangan saya lah. Syaraf setuju?
Pada pandangan saya pula lah kan, setiap orang mesti ada dia punya perspektif. Jadi pada perspektif saya pula, kadar pengangguran yang kita baru dengar dari Perdana Menteri Malaysia sendiri, 10.7% itu adalah satu perkara yang sangat membimbangkan untuk anak muda, especially adalah belia pada masa kini. Dan pada saya, kadar pengangguran itu tinggi kerana peluang pekerjaan yang ditawarkan itu tak kena dengan minatnya. Okey. Tak kena dengan minat, tak kena dengan dia punya kemahiran, especially tak kena dengan bidang pendidikan dan sebagainya. Jadi, pada saya lah, kalaulah diberi peluang untuk bersuara ataupun diberi peluang untuk mencadangkan apa sebarang cadangan dan sebagainya, saya mencadangkan bahawa supaya di peringkat hadapan ataupun di masa hadapan nanti, peluang pekerjaan yang lebih banyak itu difokuskan kepada bidang pendidikan, difokuskan kepada minat belia itu sendiri dan juga difokuskan kepada orang kata dia punya kemahiran. Sebab kemahiran itulah yang mereka jual untuk mendapatkan pendapatan seharian. Maksudnya soft skill? Ya, betul, soft skill. Itu adalah sangat penting untuk Contohnya, sekarang. Contoh soft skill adalah dari segi komunikasi. Okay, kalau kita boleh lihat sekarang, kebanyakannya adalah lepasan SPM ataupun graduan itu sendiri bekerja sebagai seorang pelayan restoran ataupun customer service. Betul. Dari segi sudut perspektif yang berbeza, orang akan ingat, oh dia bekerja hanya untuk penuhkan masa dia. Dia bekerja untuk mencari pendapatan nilai seharian. Kerja untuk duit je? Ya, betul. Okay. Tetapi kita tak lihat dari segi nilai perspektif dia. Nilai perspektif positif dia adalah bekerja sebagai pelayan restoran ataupun customer service itu merupakan satu nilai titik tambah ataupun dia punya sebagai satu batu loncatan yang boleh dimasukkan dalam resume dia, especially. Maksudnya dia ada kemahiran berkomunikasi dengan pelanggan, dengan klien dan sebagainya. Ya, itu pandangan saya. Okey, saya suka pandangan yang cukup positif awal-awal perbincangan dari Syaraf ni. Sebab betul, bila bagi contoh bekerja sebagai pelayan di restoran ataupun waiter, waitress, tak semua ibu bapa ataupun tak semua dalam kalangan belia ada yang pandang dari sudut yang positif. Sebab ada yang saya kenal seorang ni terkenal juga, pernah menemu bual beliau bekerja di kedai-kedai fast food, makanan-makanan, bekerja di kedai petrol, pam minyak dan sebagainya. Tapi belajarnya tinggi. Dia kerja waktu cuti SEM. Dia belajar tinggi, dah ada degree, ada diploma semua. Tapi bila terserempak dengan seseorang cakap, itulah tak nak belajar lagi, kan dah kerja dekat sini. Betul. Perspektif orang macam tu, kerja macam ni sebab tak belajar tinggi. Padahal kerja untuk rezeki ataupun minat. Pandangan Jazri? Okey, pada pandangan saya sebenarnya saya setuju semua poin-poin yang dilontarkan dan untuk orang-orang muda ni orang kata kita nak kurangkan dari segi government penyiasat, nak kurangkan kadar pengangguran ni, orang muda tu sendiri jangan bersikap terlampau memilih. Jangan sikap yang terlalu memilih terhadap sesuatu pekerjaan tu. Kalau boleh kita rebut peluang yang ada dulu buat untuk kita sara hidup dulu, sara keluarga ataupun kalau yang dah mana yang berumah tangga, berkeluarga lah. Dan seeloknya jangan kita ambil sikap sambil lewa terhadap peluang-peluang yang ada di depan mata ni. Okey, dan kalau kita bercakap tentang peluang kan, pada pandangan Izzat, apa peluang yang dah ada sekarang ni yang jelas kita nampak tapi belia ataupun orang muda tak ambil peluang tu? Kalau cakap peluang itu memang banyak. In fact pun dah, contohnya sekarang ni, dan in fact pun belia kita pun juga harus berubah. Kita tahu bahawa statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia contohnya 20-30 tahun lagi, 20-30, lebih kurang 7-8 tahun lagi, hampir 4.5 juta kerja kita akan hilang disebabkan AI, disebabkan robotik dan sebagainya. So peluang itu ada. Cuma peluang itu harus kita, anak muda kita, ialah reskill dan upskilling. Dan juga kemahiran-kemahiran baru dan sebagainya. Itu yang harus anak muda kita lihat. Dan peluang itu sebenarnya banyak. Cuma macam dikatakan oleh saudara tadi, ialah jangan memilih. Of course kita nak macam yang dimaklumkan tadi lah, kita nak kerja yang kita belajar. Tapi pada masa yang sama, peluang itu yang ada kita ambil dahulu, ambil pengalaman. Kita tahu bahawa dalam industri sekarang ini pengalaman itu penting. Belajar dan ambil pengalaman dahulu.
ambil dan juga perbaiki soft skill yang diperlukan, kemahiran insaniah yang diperlukan, dan setelah itu barulah cuba untuk masuk ke industri yang sepatutnya kita masuk. Contohnya saya daripada peguam dan sebagainya. Sebelum itu mungkin kita belajar dulu soft skill yang sepatutnya lah. Okey, saya suka bila disebutkan tentang skill ataupun kita kena bergerak cepat dan juga fleksibel. Dengan zaman sekarang ni semua benda cepat. Apa skill ataupun bakat yang kita ada 10 tahun lepas ataupun ilmu yang kita ada 10 tahun lepas, zaman sekarang dah lain. Sekarang ni zaman yang orang belajar coding, belajar algorithm. Tapi ada yang memilih ataupun bila sebut pasal digital, sebut pasal online, ramai yang nampak ke arah menjadi pempengaruh media sosial ataupun social media influencer. Sebab saya terkejut sendiri, ingatkan bila tanya masih ramai lagi yang nak jadi doktor, masih ramai lagi nak jadi cikgu, polis ke. Tapi kebanyakannya, bukan semua, kebanyakannya nak jadi terkenal di media sosial. Pandangan Parvin? Saya rasa itu adalah pengaruh media sosial lah. Yeah, we can say that itu adalah satu pengaruh daripada media sosial. Diorang so anak-anak muda ni tengok maybe jadikan seorang influencer idola mereka. So bila jadikan idola mereka, mereka rasa saya pun boleh jadi macam tu. Oh, dia banyak duit, dia beli kereta macam ni, dia buat macam ni. So diorang rasa macam ni adalah kerja yang senang, cuma post video dekat social media. Tapi mereka tak faham yang jadi social media influencer ni pun adalah satu brain macam memenatkan juga. Kena ada ilmu juga. Ya, betul. Kena ada disiplin dia betul. juga. Sebab ada setengah anak muda yang lepas habis SPM terus nak jadi social media influencer. Sebab ada setengah social media influencer cakap, saya ambil sekian-sekian SPM, saya ambil ni, tapi saya boleh jadi kaya raya, ada BMW, ada Mercedes. Itu adalah salah. Anak muda sepatutnya sambung belajar, mengetahui kemahiran mereka, tahu mana kelebihan, kekurangan mereka. Sebelah itu mereka boleh bolehlah nak jadi social media influencer, tapi ke arah mana? Macam spesifik kepada mahir kepada IT ke, kecantikan, apa yang mereka minat. Okey. Dan tu kita kira sektor pekerjaan tidak formal. Okey. Sekarang ni macam mana kita nak tarik minat orang muda, golongan belia untuk minat dalam sektor kerja formal? Nadila. Okey, pada pandangan saya, sektor pekerjaan formal memang kita dah didedahkan. Okey. Sama ada di institusi pengajian ataupun memang daripada kalangan ibu bapa. Kalau boleh, anak-anak masuklah sektor pekerjaan kerajaan, masuklah company sekian-sekian supaya orang kata ada stability income. Tetapi untuk anak-anak muda sendiri, celik macam mana mereka nak menceburi bidang pekerjaan formal. Mereka kena, orang kata, ada lebih banyak orang kata networking lah. And ianya boleh bermula di mana-mana saja. Sekarang kita boleh lihat kebanyakan social media, kita boleh engage dengan company-company besar dan juga kita boleh engage ataupun kita boleh cari juga peluang pekerjaan, sektor pekerjaan formal tu melalui social media sahaja. Okay. Dan kita boleh lihat juga macam agensi kerajaan, diorang juga ada MyStep, iaitu short term program. So dekat situ boleh jadi orang kata titik permulaan untuk anak-anak muda ataupun golongan belia cuba untuk bekerja dalam sektor pekerjaan formal. Itu pandangan saya. Okey. Bagus cadangan tu. Okey, sekarang ni saya nak alih sikit perbincangan kita lah. Sekarang ni kalau kita tengok kos hari hidup, sewa rumah. Satu bilik sekarang purata RM500. Betul kan? RM500. Tu kira murah. Tu kira murah. Satu bilik. Kalau satu rumah, kita kali 3, RM1,500. Kalau di Lembah Kelang contohnya. Okey, dan gaji sekarang ni kalau sebagai permulaan as a start, gajinya tak boleh nak tampung. Jadi adakah satu kerja cukup sekarang ni ke memang belia sekarang ni ataupun anak muda kena terima hakikat kena kerja lebih dari satu? Syarah? Baiklah, jika kita lihat pada realiti yang sekarang, tak kisahlah belia ataupun orang dewasa sekalipun, satu kerja itu pada mereka tidak cukup. Lagi-lagi orang yang duduk di ibu kota ataupun di orang kata sebagai bandar. Satu pekerjaan tak cukup. Sebab apa? Dia perlu bayar sewa rumah. Sewa rumah mungkin purata kita ambil RM2,000, RM1,500. Belum masuk api air dia, Minyak kereta, belum masuk dia punya utilities dan sebagainya. Tetapi
ada satu perkara yang saya pernah dengar di mana semua sektor pekerjaan pada masa akan datang akan digabungkan bersama ataupun orang kata bahasa pengaturcaraan ataupun programming. Maksudnya sesiapa yang bekerja pada akan datang masa hadapan seboleh-bolehnya at least lah ada skill dalam programming. Tak kisahlah dalam Python, dalam Java, C++ dan sebagainya. Sebab kita dalam era digitalisasi dan juga dalam era industri revolusi 4.0. Dan perkara itu membawa negara kita ke arah yang lebih maju. Betul tak? Kalau ikut pandangan masing-masing lah. Betul. Dan saya percaya sendiri bahawa dari sekolah menengah lagi, pelajar-pelajar tingkatan 4 telah diajar subjek programming, sains komputer. Dan saya rasa itu adalah merupakan satu permulaan supaya bila dia dah melonjak kepada IPT nanti, dia tak ada masalah untuk orang kata untuk menceburi dalam bidang tersebut, dan apabila bekerja dia tak perlu cari pekerjaan lain. Kerana kalau kita tengok kadar gaji ataupun orang kata purata gaji lah setahun adalah lebih, orang yang mempunyai skill programming adalah lebih tinggi daripada orang yang bekerja sebagai cikgu, sebagai jurutera dan sebagainya. Itu pandangan saya. Sebab sekarang ni zaman digital, memang zaman betul. online. Okey, dan nak tanya jugalah kepada Jazri kan, dari pandangan pendidikan, macam mana kita nak prepare ataupun nak pastikan golongan belia, anak muda ni bersedia untuk bekerja? Maksudnya habis je SPM kerja, sementara tu nak masuk universiti ataupun cuti SEM je, kita kalau boleh kita galakkan mereka bekerja untuk ada pengalaman tu awal-awal. Dan sebenarnya bila dah start kerja, dah ada experience tu, dia akan rasa macam oh seronok bekerja ni sebenarnya tanpa ada rasa terpaksa. Okey, sebenarnya majikan kena beri peluang untuk mereka yang mana yang masih belajar ini untuk bekerja. Tak kisah sama ada bekerja dari tempat mereka menginap ataupun secara offline, which is mereka perlu hadir ke pejabat dalam satu-satu tempoh yang ditetapkan. Tetapi apa yang saya lihat di sini, kalau boleh majikan ni nak sentiasa ada di office kadang-kadang, kalau yang mana yang ni. Dan mungkin kat situ kita ada keterbatasan dari segi mengambil pelajar-pelajar itu bekerja, dan secara tak langsung minat mereka makin berkurang. So majikan ni sebenarnya perlu bersikap lebih terbuka supaya mereka ni contoh dari segi editing, katakan editing untuk tak kisah apa-apa gambar, video dan sebagainya, supaya mereka ni boleh buat kerja di mana-mana saja. Maknanya bebas, flexible timing, flexible places. So dua benda tu. So jadi at the same time mereka boleh cari duit poket sendiri dan pelajaran tak ditinggalkan. Okey. Bila Jazri dah sebut tentang majikan, saya terfikir dan nak patah balik, kita nak cari punca ataupun sebab kadar pengangguran ni tinggi. Adakah sebab tak berminat ataupun memilih semata-mata, Izzat? Kalau kita cakap tentang punca pengangguran, tapi sebelum tu kalau boleh saya respon tentang gaji. Okey, boleh, sila. Yang pertamanya bagi saya, kalau kita cakap anak muda harus kerja dua kerja, 3 kerja. Bagi saya sampai bila anak muda nak buat macam tu? Okey. Sampai bila kita nak, orang muda dan juga manusia dia kena ada work life balance yang betul. So gaji itu bagi saya ada antara isu yang besar dalam negara kita. Sebab itu gaji 1,500 sebenarnya amat-amat rendah. Khususnya di ibu kota lah, di KL. Dan juga kita tengok contohnya statistik yang dikeluarkan oleh KWSP, Belanjawanku. Untuk hidup di KL ini sekurang-kurangnya orang perlu seorang individu perlukan paling kurang RM3,000. Ataupun mereka yang berkahwin Sekurang-kurangnya RM3,000. Dan juga yang dah berkahwin sekurang-kurangnya RM5,000. So gaji kita RM1,500 bandingkan dengan kos hidup di KL dengan RM3,000 dan sebagainya. Sebab itu antara cadangan Majlis Belia Malaysia ialah gaji itu kita lihat kepada regional. Contohnya di Kuala Lumpur gajinya berbeza, di Kuantan gajinya berbeza, di Keluang mungkin gajinya berbeza. Dan itu sudah dilaksanakan di Vietnam, di Indonesia. Yang mana regional based salary ini harus dilaksanakan di Malaysia. Yang mana mungkin kalau di KL ini kita letakkan paling kurang RM2,000, which is agak sesuai. Itu antara perkara yang kita cadangkan kepada kerajaan lah. Kalau sekarang ni minimum RM1,500. Dan itu juga antara sebab kenapa anak muda tak minat belajar.
Sebab mereka kata kalau buat apa belum belajar. Sedangkan kalau buat Grab pun, buat e-hailing pun dah boleh dapat RM3,000, RM4,000. Jadi engineer gaji permulaan RM1,800. So, kenapa perlu kita belajar? Sebab itu statistik yang terbaru dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, 80% anak muda kita tak minat belajar. Itu sebabnya gaji. So ini antara perkara yang kerajaan harus lihat dan kita harus puji dan sokong kerajaan bila kerajaan menyatakan bahawa antara komitmen kerajaan sekarang ini ialah untuk mengadakan kaji komprehensif. Alright. So itu antara perkara yang boleh kita perbaiki lah. Tapi bagi saya gaji ini antara perkara pokok. Kalau kita Dan tu cakap antara tentang punca pengangguran. lah sebenarnya. Punca antara pengangguran dan sebagainya. Of course, orang kata anak muda memilih. Dia bukan pasal memilih. Orang asing mungkinlah duduk 1,500, duduk satu rumah 10 orang. Takkan kita expect rakyat kita duduk satu rumah 10 orang dengan gaji RM1,500. Sebab itu antara perkara yang harus kita lihatlah. So pengangguran ini banyak faktor. Faktor teknologi seperti mana saya katakan tadi, faktor gaji dan juga faktor kos harga hidup yang tinggi dan juga pengangguran banyaklah bagi saya. Kalau kita nak bincang tentang faktor ini saja mungkin makin sejam. Tapi bagi saya antara faktor Tapi yang utamanya gaji dan gaji. sebagainya lah. Pavin, adakah you bersetuju? Saya bersetuju lah dengan apa yang dikatakan oleh Izzat. Ya, tambahan, kalau nak bekerja dua kerja tu maybe tak boleh berpanjangan. Sebab dia akan bagi Effect. kesan dekat mental. Yeah, yes, Okay. work-life balance tu tak ada. Alright. So, cadangan saya lah. Saya ada kan, sekarang kita juga bercakap tentang pekerjaan tidak formal kan. Jadi, sambil dia bekerja formal, 8 to 5, maybe dia juga boleh menggunakan skill-skill dia. Maybe dia belajar coding, membuat reka cipta, seni ke apa ke. Dia boleh promosikan dia punya ciptaan dia dekat Shopee, Lazada, Etsy ataupun Fiverr adalah satu platform untuk belia boleh freelance untuk, dan ia juga adalah satu cara untuk work from home, tapi ia adalah yang lumayan ya, sebab saya ada tengok yang coding juga yang mungkin coding tu mengambil masa 4 ke 5 jam tapi bayaran dia sehingga 2 hingga 3 400 500. Itu adalah satu alternatif kepada belia. Kalau nak kerja 2-3 kerja, lebih baik kerja satu kerja permanent dan maybe 2 atau 3 kerja yang mungkin boleh menggunakan 3 atau 4 jam lah. Jangan guna satu hari untuk fokus kepada pekerjaan tidak formal. Okay, alright. Kalau Nadila? Pada pandangan saya sendiri, pekerjaan sektor tidak formal sebenarnya ianya lebih fleksibel dan ianya orang kata boleh mengikut kesesuaian golongan belia itu sendiri. Sebab kita kena faham dalam dinamik era sekarang, golongan belia, diorang lebih sukakan flexibility. Okey, ke mana-mana saja, contohnya saya boleh buat kerja. Contohnya bila adanya work from home punya kerja, diorang lebih memilih atau cenderung ke arah tu. Tapi untuk kita cakap realistik untuk mengurangkan kadar pengangguran kan. Bagi saya penting kalau anak muda ceburi dulu bidang sektor pekerjaan tidak formal dan kemudian setelah dia orang kata dah jumpa minat, dah jumpa mana satu arah pekerjaan yang betul-betul nak diceburi dan baru masuk ke sektor formal. Oh. Sebab Okay. kalau macam saya bakal graduan. Alright. Okey. Orang cakap bakal graduan mesti dah confirm lah boleh kerja kat company sekian-sekian dah dapat tempat kerja. Tetapi mungkin ada lagi saya merasakan minat saya boleh ke arah keusahawanan contohnya. Dan mungkin saya boleh ceburi dulu bidang keusahawanan, baru saya merasakan okey, saya rasa dah nampak dah ni dan saya boleh aplikasikannya dalam pekerjaan sektor formal. So mungkin yang lebih baik untuk golongan belia. Okey, apa yang Nadila cakap tadi kira satu benda yang baru untuk saya. Sebab saya ingat kita kena kerja dalam sektor formal dulu baru ke sektor informal. Okey, sekejap lagi kita akan sambung perbincangan kita dan sekejap lagi juga kita akan alihkan fokus kita tentang Belanjawan 2024 tentang benefitnya ataupun kebaikannya kepada golongan belia. Kita rehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini di Dialog Anak Muda. Kita
Berjumpa lagi di Dialog Anak Muda dan masih berada di Kompleks Rakan Muda Bukit Kiara untuk sama-sama kita bincangkan tentang hala tuju anak muda khususnya dalam sektor pekerjaan dengan kadar pengangguran yang cukup membimbangkan sekarang ni 10.7%. Okey, dan sebenarnya cuaca sepanjang kita bincang-bincang hari ini kan tadi awalnya cerah, lepas tu hujan lebat, sekarang ni hujan tapi cuacanya cerah. Jadi nak pesan kat semua sambil itu minum cukup air, makan cukup vitamin sebab kesihatan perlu dijaga juga dengan cuaca yang tak menentu ni. Okey, kita sambung perbincangan kita. Okey, tadi kita dah sentuh tentang antara sebab ramai lagi yang tak bekerja dan apa antara tarikan yang boleh dibuat oleh pihak-pihak tertentu, NGO, kerajaan ataupun majikan untuk nak tarik lagi orang bekerja. Okey, sekarang ni baru-baru ni dijangka Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia. Dan itu jangkaannya lah kalau kita bercakap tentang ekonomi gig ni ialah pasaran bebas, maksudnya pekerjaan yang bersifat sementara ataupun kontrak lah kalau yang senang kita faham, ataupun bukan bekerja sepenuh masa seperti permanent. Okey, jadi sekali kalau kita tengok syarikat-syarikat banyak ambil pekerja-pekerja part-time ataupun pekerja kontrak berbanding dengan sepenuh masa. Dan kerajaan sekarang ni nampaknya nak fokus kepada ekonomi gig. Pandangan Izzat? Sebelum tu, kalau boleh saya respon sikit. Pertamanya, kalau kita bercakap pekerjaan formal dengan non-formal, gig ini falls under non-formal lah. Bagi saya, ini pandangan peribadi saya. Alright. Mungkin saya boleh jadi devil's advocate. Kita terlampau mempromosikan terlampau banyak kepada gig ekonomi. Sedangkan bagi saya gig ekonomi ni hanya kita menjadi sepatutnya perantaraan ataupun 2-3 tahun, bukannya sebagai satu pekerjaan tetap. Okey. Manakala statistik pula merisaukan apabila kebanyakan anak muda kita sekarang ini menjadikan gig ekonomi sebagai pekerjaan tetap. E-hailing dan sebagainya, ada satu-satu syarikat itu hampir mencapai 300,000 orang pekerjaan bekerja. Yang kita tahu bahawa kebanyakan gig ekonomi ini mereka tidak ada social security, mereka tidak ada simpanan, mereka nak buat pinjaman pun agak sukar dan sebagainya. So ini menyebabkan satu cabaran lain untuk anak muda kita. So bila kerajaan terlampau menekankan kepada gig ekonomi ini dan sebaliknya tidak menekankan kepada isu dasar, kepada ekonomi, pengangguran, pekerjaan, bagi saya ia boleh membantu secara short term. Tapi secara long termnya apa akan jadi pada anak muda kita? Bila mereka hanya terlampau bergantung kepada e-hailing, terlampau bergantung kepada pekerjaan-pekerjaan sementara ini. Sementara yang banyak. Ya, banyak. Bagi saya kita jangan terlampau mempromosikan kepada gig ekonomi dan seperti mana 2-3 hari yang lepas ataupun minggu lepas ada seserta menyatakan bahawa kita tidak harus menjadikan, contohnya tadi Hawa juga menyatakan bahawa pengaruh ini tidak harus dijadikan sebagai satu career. Sebaliknya mungkin part time tu should be okay. Tapi kalau bila menjadikan pengaruh full time itu kita risau, ya mungkin ada yang berjaya 10 orang, 20 orang. Tapi apa akan jadi kepada ratusan ribuan anak-anak muda kita yang terpengaruh dan sebagainya. So bagi saya gig ekonomi ini bagus, tetapi hanya sebagai perantara ataupun hanya sebagai untuk mereka mencari kerja yang tetap. Sementara nak cari kerja yang tetap. Dan pada masa sama, isu utama, isu dasarnya iaitu berkaitan tentang bagaimana dengan industri kita. Dan juga bagi saya selain daripada anak muda, industri juga harus faham tentang apa kehendak anak muda. Anak muda sekarang ni mereka tidak lagi mahu bekerja 9 to 5. Maknanya di pihak industri juga harus ada flexibility. Mungkin anak muda sekarang harus diberikan ruang dan peluang untuk bekerja di rumah dan sebagainya. So isu dasar, isu pokok itu masih belum kita selesaikan. Kerajaan harus lihat. Tapi pada masa sama, ya kita raikan ekonomi gig ini dan juga Suruhanjaya gig ekonomi ini. Tapi jangan terlampau kita mempromosikan itu sebagai satu kerja tetap. Sebab in fact pun kami membuat kajian, contohnya kebanyakan e-hailing ini, mereka bekerja umur 18 tahun, 19 tahun, 3-4 tahun of course happy. Tapi bila 5 tahun dah sakit badan, dah rasa penat, kerja hampir 20 jam satu hari, 18 jam. So mereka nak pergi pada pekerjaan yang lain. Tapi mereka tidak ada persijilan dan sebagainya. So ini antara isu-isu pokok ataupun isu-isu yang harus kita selesaikan lah. Okey, ada beberapa isu yang saya nampak kat sini. Satu tentang pendidikan lah juga kan, ada sijil, tak ada sijil. Dan lagi satu juga dah jadi satu kebiasaan, kita nak pick up yang ni dulu. Dah jadi satu kebiasaan sekarang ni ramai yang kita tengok dah bekerja secara sementara ataupun kontrak 7-8 tahun. Tak ada status bekerja tetap lagi. Benda tu dah jadi satu kebiasaan dan sekarang ni nak fokus pula tentang nak melindungi mereka yang berada dalam social ekonomi security di kalangan
kalangan anak muda kita risaukan. Okey. Dari segi pinjaman, dari segi kata simpanan mereka untuk masa muda, masa tua nanti. Apa akan jadi? Mereka tidak ada APF, mereka tidak ada SOCSO. Ya sekarang of course kita ada caruman sukarela, tetapi ia bukanlah satu perkara yang wajib. Maksudnya yang tu kena ada disiplin sendiri. Disiplin. Okey. Dan juga anak muda kita ramai yang betul-betul berdisiplin. iPhone baru keluar, dah book awal-awal. Ini yang kita risau. Itu pun ada perkara lain lah yang harus saya rasa mungkin dialog anak muda perbincangkan, iaitu literasi, financial literacy juga satu isu perkara untuk anak muda. Okey. Tetapi bagi saya gig ekonomi itu bagus, tetapi janganlah kita jadikan itu sebagai kebiasaan dan jangan kita mempromosikan itu sebagai satu kerja tetap. Alright. Okey. Mungkin sebelah sini ada pandangan masing-masing. Saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh Izzat. Okey, fokus yang utama dulu. Ya, yang ekonomi gig tu adalah perlu dijadikan sementara bagi belia. Saya rasa belia perlu buat ekonomi gig dan mereka perlu build profile mereka. Macam buat resume yang menyatakan diorang punya pengalaman bekerja, apa yang diorang kerja, apa yang diorang belajar daripada situ. Ekonomi gig tu dapat menjadi macam satu batu loncatan kepada belia untuk masuk ke pekerjaan formal. So daripada building resume itulah. Sebab resume adalah penting untuk belia untuk menceburi pekerjaan formal. Okey. Okey, tadi kita nak patah balik dekat pendidikan pula. Sekarang ni ada dua pandangan. Satu pandangan, okey kita kena belajar dulu, kena ada diploma, kena ada degree ataupun kena ada master sekarang ni. Tapi ada pula lagi satu pandangan, kita belajar tinggi-tinggi pun majikan nak ambil berdasarkan pengalaman dan sebagainya. Pandangan Nadila. Bagi saya lebih cenderung kepada you at least ada sijil. I mean like soft skills you akan dapat along the way you sementara nak dapat sijil tu. And lagi-lagi sekarang ni semuanya di hujung jari. Kita boleh belajar any soft skills yang kita nak, semuanya di media sosial, internet dan sebagainya. So jadi bagi saya penting golongan belia sekurang-kurangnya lah ada sijil. Macam sekarang kan ada TVET, ada juga kursus-kursus yang pihak kerajaan bagi like okay, you join untuk 2-3 minggu, you akan dapat di sijil. So you dah ada iktiraf, you boleh baiki kereta contohnya. So sijil-sijil macam tu orang kata macam one step ahead daripada orang yang tak ada sijil. And at the same time nampak dia ada kualitinya. Soft skill dia memang dah ada and kita provekannya dengan sijil yang diperolehi lah. Itu bagi pandangan saya lah, personally. Dengan dijangka akan adanya Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia ni, jadi kita nak tahu juga apa harapan ataupun anda kata memang akan ada, apa yang sepatutnya dibuat oleh Suruhanjaya ni, Sarah? Baiklah, pada pandangan saya lah, apa yang kita tahu belanjawan 2024 ini memfokuskan untuk meningkatkan ekonomi gig dan belanjawan itu adalah menyasarkan sebanyak 500 juta ringgit hanya untuk ekonomi gig. Dan pada pandangan saya sendiri 500 juta itu mungkin boleh orang kata dibahagikan kepada e-hailing, kepada p-hailing dan sebagainya. Kena buat apa? Kerana kalau kita tengok ada yang pernah berkata jarak, contoh kita ambil Grab lah. Jarak contoh point A ke point B dalam Grab adalah 1.5 km. Tetapi dalam Waze ataupun Maps, jarak dia adalah lebih jauh. So jadi kat situ kita dah nampak dia punya pengurangan ataupun dia dah tanggung kerugian dia. Yang mana dia tak dapat jumlah pendapatan yang sepatutnya yang dia dapat. Jadi dengan adanya orang kata belanjawan ini, mungkin orang kata akan menjadi salah satu titik tambah dia supaya boleh jadi macam apa orang kata inisiatif dia ataupun sebagai orang kata dia punya sokongan dia dalam e-hailing itu sendiri. Ada support dia lah. Betul. Okey. Kalau bagi saya, tugas utama Suruhanjaya Ekonomi sekarang ini adalah untuk menjaga kebajikan pekerja-pekerja gig ini. Perlindungan. Sebab ramai yang tak tahu bahawa pekerja gig ekonomi ini mereka tidak tertaluk di bawah Akta Pekerja. So mereka tidak dilindung di bawah Akta Pekerja. Apa-apa jadi tanggung sendiri. Okay. Dan juga EPF tak ada, SOCSO tak ada. Ya, kita tahu bahawa kerajaan sekarang dalam usaha ke arah melaksanakan satu akta untuk gig ekonomi. Tapi pada masa yang sama, Suruhanjaya ini bertanggungjawab untuk memastikan kebajikan, keselamatan. Macam saya katakan tadi, e-hailing ini hampir 300,000 orang anak muda kita. Kalau 300,000 orang ni, kalau 30 juta, about 1%.
daripada penduduk rakyat Malaysia ini bekerja di bawah e-hailing. E-hailing saja, tidak termasuk lagi gig-gig ekonomi yang lain. So kalau kita nak jadikan gig ekonomi sebagai satu industri yang permanent, yang tetap, boleh, tetapi perlindungan itu harus diberikan. Antara perlindungan dia? Of course, diwajibkan pertamanya macam saya katakan harus diwujudkan satu akta untuk pekerja gig ini. Saya tahu kerajaan sedang ke arah tersebut, tentu beberapa tahun. EU contohnya Kesatuan Eropah sudah pun melaksanakan akta ni sudah sejak sekian lama. Apabila Uber disaman di United Kingdom, mereka sudah pun melaksanakan dalam masa setahun mereka mampu menyediakan satu akta perlindungan untuk pekerja. Kenapa kita masih lagi berbincang tentang perkara ini sedangkan harus kita laksanakan seberapa segera? Yang pertama, yang keduanya selain daripada keselamatan, ialah of course kata savings dan sebagainya. So keselamatan sosial itu, social security itu yang paling kita risaukan lah. So bagi saya keutamaan Suruhanjaya sekarang ini bukan mempromosikan kerja gig itu, dan sebaliknya ialah untuk menjaga keselamatan, kebajikan pekerja-pekerja gig ini. Okey. Dan sementara kita nak tunggu perlindungan tu ada, sokongan ataupun support tu ada, apa yang kita yang sebagai individu, kita sebagai belia, sebagai anak muda, kita sementara nak tunggu semua ni ada, apa yang kita kena buat kalau kita tak bekerja sekarang ni, kalau kita tak ada apa-apa sumber pendapatan sekarang ni, apa yang kita kena buat kalau pandangan Jazri? Okey, sebenarnya kita kena ada satu nilai tambah. Setiap individu ataupun setiap orang-orang muda belia yang kat luar sana kena ada satu nilai tambah yang membuatkan dia ni sebagai macam there's something in you. There's something in you. You must learn any skill yang buatkan you ni nampak sangat bernilai dan you boleh survive dengan skill yang you ada. Dan maybe you boleh guna skill tu untuk buat side income, benda-benda yang bukan daripada main source of income daripada kerja-kerja yang you buat. And sebenarnya benda itu secara tak langsung boleh menjadi orang kata duit poket tepi. Okay. Untuk you survive dalam satu jangka masa yang pendek. Bukannya long term punya planning tapi short term punya planning. Okey. Kalau pandangan Pavin? Tentang kalau sekarang ni kita belum ada apa-apa pekerjaan, tak ada apa-apa sumber pendapatan dan masih berada di rumah, apa yang kita kena buat sekarang ni supaya kita dapat bantu diri kita, dapat bantu keluarga, dapat bantu ekonomi juga? Betul lah, saya nak tambah dengan Jaslyn tadi. Sebab macam saya sebutkan sebelum ini yang kita ada banyak platform online yang kita boleh buat kerja sambilan yang boleh buat dari rumah lah. Macam kalau kita ada skill coding, kita boleh coding untuk orang lain. Mungkin ada ataupun skill untuk 3D modeling. Sekarang ada banyak company-company yang cari pekerja yang membuat 3D modeling untuk produk-produk baru mereka. Jadi mereka perlukan orang yang mahir dalam 3D modeling. Mungkin awak boleh belajar, benda tu adalah sangat mudah. So kita boleh belajar 3D modeling dan kita jual skill tu dekat online platform. Sebab skill tu sementara kita tak ada apa-apa kerja, kita duduk rumah tak buat apa-apa untuk membantu keluarga kita, baik kita belajar satu skill, kita mahir dalam satu skill tu memang sampai perfect dan kita jual skill tu dengan harga yang tinggi sebab kita menjual dengan harga yang kualiti kan. Itu adalah pandangan daripada saya lah. Okey. Dan apa-apa yang kita nak buat, tak kisahlah memasak ke, bekerja ke, kita punya perspektif ataupun kita punya kesihatan mental ataupun kita punya perspektif sendiri. Okey, berbalik pada yang kita bincang awal-awal tadi, ada yang pandang rendah bila kita bekerja pekerjaan tertentu. Misalnya ataupun kalau ambil jurusan tertentu, ada yang pandang, oh kenapa tak ambil jurusan kesihatan ataupun medicine, kenapa tak ambil sains, kenapa tak ambil engineering. Macam mana sekarang ni kita nak bagi tahu kan kepada masyarakat ataupun ibu bapa di luar sana, sekarang ni kita kena ubah perspektif kita. Nombor satu, kerja apa pun asalkan ia halal, asalkan mendapat pendapatan yang baik, pendapatan yang halal, it is okay. Tak apa, Nadila. Okey, sebelum saya ke soalan tu, saya nak tambah sikit yang Izzat cakap tadi. Okey, berkenaan dengan Akta Perlindungan kepada orang kata pekerja-pekerja ekonomi gig dan sebagainya. Saya rasa sekarang ni kerajaan baru nak tubuhkan Suruhanjaya itu, betul tak?
Tapi kita boleh lihat juga ada masih macam ada a few NGOs yang saya kenal yang memang fight for the rights of pekerja ekonomi gig tu. Okey. Dan saya rasa pentingnya stakeholders, NGOs dan agensi kekerajaan ataupun mana-mana individu yang vokal terhadap orang kata Hak. dasar dan hak kepada ekonomi gig ni, maka mereka menjadi orang kata nilai tambah ataupun memberikan cadangan kepada pihak kerajaan supaya dasar yang dibuat ketika Pesuruhanjaya Ekonomi Gig tu wujud, ini orang cakap the most comprehensive dasar lah, and at the same time benda tu boleh terus diimplement dan akan terus dibaiki. Antara hak yang diperjuangkan. Saya rasa working times. Okey. Sebab sekarang ni kita boleh nampak pekerjaan yang tidak formal, usually majikan diorang tak berapa ambil kisah tentang working times pekerja mereka. Mereka merasakan okey, sepatutnya kalau ikutkan laws memang ada tak silap saya like 8 jam bekerja, 1 jam rehat dan sebagainya. So dekat situ pekerja yang ekonomi gig ni mereka sering diabaikan dari segi tersebutlah. Okey. Dan juga macam contoh kalau mereka buat overtime ke apa, berapa bayaran sepatutnya mereka dapat. Contohnya patutnya minimum bayaran RM7 tapi yang hanya diberikan RM5. So itu pentingnya pihak kerajaan untuk orang kata menilai semula dasar-dasar tersebutlah. Itu pandangan saya berkenaan. Sebab bila kita baca-baca di media sosial, ramai yang meluah perasaan majikan kira abuse pekerja-pekerja mereka. Maksudnya bekerja lebih masa, tak dapat extra salary ataupun gaji yang lebih daripada yang sepatutnya. Jadi macam mana kita nak make sure semua majikan patuh pada benda-benda ni? Itu yang saya merasakan semua menantikan dalam pelancaran Suruhanjaya Ekonomi Gig ni. Saya mengharapkan pihak kerajaan dan agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan, orang kata caknalah betul-betul akan isu ni. Sebab ada golongan belia yang tidak berapa jelas ataupun mahir tentang akta dan hak mereka sendiri. So pentingnya golongan belia pun orang kata kena ambil juga inisiatif sendiri, fahami hak mereka sendiri. Okey. Berbalik kepada soalan Hawa tadi, bagaimana ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak mereka tak perlu orang kata fokus kepada orang kata bidang sains sahaja confirm dapat kerja. Okey. Bagi saya, sebab saya pernah berada dalam bidang sains dan sekarang saya berada dalam bidang sastra, menyambung pengajian ijazah sarjana muda dalam bidang sastra, saya merasakan mungkin kita distigmakan bahawa bidang selain bidang sains, orang kata Ataupun profesional. atau bidang profesional tidak menjadi nilai tambah kepada kita dan kepada majikan yang akan menilai kita pada masa akan datang. Sebab mereka merasakan subjek yang kita belajar hanyalah subjek yang boleh dipelajari sendiri sahaja. Bagi saya tidak, sebab apa-apa bidang yang kita belajar, ia semestinya akan orang kata mencongkil sedikit sebanyak bakat yang kita ada dan kita faham. Okey, kenapa kita tak boleh sambung sains? Kenapa kita ambil bidang sastra ataupun ekonomi ataupun akaun? Sebab kita tahu itu ialah nilai tambah untuk kita. Kita lebih mahir kepada bidang tersebut. Dan okey, apabila kita di alam pekerjaan, kita boleh lihat sekarang tak semestinya you seorang accountant, you akan kerja dalam company yang accountancy lah. But then you boleh ceburi bidang lain. You boleh jadi HR, you boleh jadi contohlah you minat baiki motor, you boleh jump into that. Dengan apa? Dengan adanya soft skill tambahan you and also dengan adanya orang kata inisiatif kerajaan lah. Macam mana nak baiki motor, kursus-kursus yang orang kata pendek, ringkas, padat, ambil dalam 3 bulan tapi dah ada sijil. So itu salah satu saya rasa sanalah untuk golongan bapa. Okey. Apa lagi antara benda ataupun langkah-langkah kecil yang kita sendiri boleh buat untuk kita nak kurangkan lagi kadar pengangguran? Langkah kecil maksud saya macam inisiatif kita sendiri. Kerja kat mana-mana pun tak apa. Syaraf. Baiklah, pada pandangan saya sendirilah. Sebagai anak muda, kita mungkin boleh bermula dengan perniagaan kecil-kecilan di rumah ataupun di kampus sendiri. Mungkin kita boleh provide macam kalau di kampus ada servis, printing, servis, orang kata apa, binding dan sebagainya. Dan itu boleh menjadikan orang kata mungkin kadar pengangguran tu tak berkurang, tetapi dia boleh jadikan satu orang kata titik permulaan dia untuk orang kata untuk menceburi ke dalam mana-mana bidang. Tak semestinya saya nak tambah yang tadi,
tak semestinya belajar bidang sains, you akan ke bidang sains saja. Sebab setiap jurusan yang kita pelajari, setiap jurusan yang ditawarkan di mana-mana IPT adalah relevan dengan permintaan pasaran pekerjaan sekarang. Kalau kita tengok. Sebagai contoh, ada satu universiti di Perak, dia menawarkan kursus business management. Kita dengar, business management adalah belajar pasal HR, pasal supply chain dan macam. Tapi perkhususannya kita tahu. Perkhususan dia adalah kepada business analitik perniagaan, di mana mereka diajar untuk analisis data, diajar menggunakan RStudio untuk analyze dia punya graf dan sebagainya. Itu merupakan satu orang kata course ataupun jurusan yang mempunyai permintaan pasaran yang tinggi. Okey. Sebab apa-apa yang kita pergi semua, tak kisah you course apa ke, tapi at least you punya skills in terms of baca data, analyze the data and so on. So pada saya lah sendiri, tak kisahlah you buat sebagai caterer, you sebagai pelayan restoran ataupun apa sahaja, tetapi pengkhususan itu yang penting. Pengkhususan itu yang menentukan hala tuju you ke arah mana. Ya, itu Okey, bila cakap tentang pengkhususan, sekarang ni dah masa setahun macam-macam dah berubah, macam-macam dah jadi. Rasanya dalam sektor pendidikan pun macam-macam yang perlu cepat dan ditambah baik. Okey, dari segi pelajar yang sekarang ni baru habis SPM nak masuk universiti, macam mana dia nak tahu, okey, kalau habis je 3 tahun belajar ni kita dapat kerja tu, macam mana dia nak prepare diri dia untuk belajar dalam satu sektor yang akan relevan dalam masa 3 tahun lagi. Jadi Jazri? Kena prepare mental dan fizikal. Okey. Absorb semua benda-benda yang bagus dari segi soft skill, soft skill, dari segi soft skill ataupun benda-benda yang membuatkan kita ni rasa macam macam saya cakap tadi, nilai tambah. Nilai tambah pada diri. So berkaitan dengan contoh apa akan jadi dengan pelajar-pelajar yang dah sambung belajar dalam masa 3 tahun dia habis diploma. Sebenarnya itu terletak pada diri mereka sendiri, which is apa yang mereka minat dan ke mana mereka dari tempoh 5, 10 atau 15 tahun yang akan datang. Sebenarnya mereka kena tengok sendiri dan corak sendiri haluan mereka yang maknanya bidang mana yang mereka minat, berapa set harga, contohnya set PAR untuk gaji 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun yang akan datang. Jadi sebenarnya kita dari segi contoh dari segi saya sendiri orang muda, saya dah set dah limit saya untuk 5 tahun akan datang sampai mana saja. 10 tahun sampai mana. Dah ada 20 goal tahun dia lah, sampai goal. mana. So kita kena ada satu vision ataupun mission dari segi short term ataupun long term punya planning lah. Okey. Dan nampaknya kita pun dah hampir sampai ke penghujung perbincangan kita. Kita dah bincangkan macam-macam antara sebab apa yang boleh kita buat. Jadi sekarang ni of course di platform yang kita ada sekarang ni, Dialog Anak Muda Astro Awani, kita nak dengar harapan masing-masing tentang apa yang boleh dilakukan lagi untuk kita jadikan Malaysia ni lebih bagus lagi, belia Malaysia ni lebih mendapat tempat dalam kalangan dari segi pekerjaan dan membantu sektor ekonomi Malaysia. Silakan Izzat. Harapan saya mungkin memandangkan bajet pun tak lama lagi, mungkin kita boleh bincangkan ataupun memberikan harapan kepada kerajaan apa yang anak muda nak. Bagi saya bread and butter, isu pekerjaan, isu keselamatan sosial, perumahan, ia perkara-perkara basic yang anak muda still mencari dan juga inginkan. Saya percaya kerajaan ke arah tersebut. Of course ekonomi dunia mencabar. Kita tahu dalam keadaan ekonomi yang sedikit mencabar ini, mungkin komitmen kerajaan untuk pembangunan itu mungkin sedikit kurang. Tetapi bagi saya isu-isu basic
isu gaji yang bermaruah, isu gaji yang komprehensif itu harus disegerakan dengan seberapa segera. Isu yang keduanya, isu pekerjaan itu diberikan kerja lebih banyak, industri perlu dipanggil, FDI perlu dibawa sesegera mungkin. Tesla ya baik, tetapi Tesla itu berapa banyak sangat kerja yang diberikan. Kita mahu lebih banyak lagi syarikat-syarikat datang melabur ke Malaysia. Saya yakin kemampuan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kredibiliti PM itu mampu menarik industri dan juga pelabur datang. Yang ketiganya ialah of course work-life balance anak muda kita. So perkara ini bread and butter anak muda bagi saya masih lagi perlu kita perbaiki. Isu kerja, isu pendidikan juga saya risau sebenarnya Hawa. Ke arah 2030 sama ada kita bersedia kepada AI. 5G dalam masa 2-3 tahun lagi akan bermula. Apabila berlakunya 5G sikit-sikit, apabila 5G ni akan bermula, AI pastinya akan melonjak. 100%, 150%. So sama ada anak muda kita bersedia ataupun tidak. Pendidikan kita bersedia untuk memberi pendidikan anak muda kita ke arah AI punya industri ataupun tidak. Ini kerisauan kita dan mungkin harus kita perbincangkanlah. Tetapi untuk bajet saya risau, bukan saya risau, saya yakin, saya percaya isu-isu seperti keselamatan sosial, pekerjaan dan juga mungkin makanan, beras pun dah makin mahal, harus kerajaan lihatlah. Itu paling basic lah. Okey, baik. Parvin. Pada saya harapkan kerajaan dapat mendengar suara anak muda, lebih-lebih lagi yang berada di institusi pengajian tinggi. Kerana pada masa inilah yang kita boleh tahu banyak masalah pada belia-belia ataupun kita boleh panggil mahasiswa-mahasiswi di universiti yang mempunyai banyak masalah seperti bayaran yuran ataupun masalah penginapan, masalah air, masalah makanan, lagi-lagi penginapan lah. Mereka lebih lagi penginapan. Sebab ada student yang tak cukup tempat dekat college, di tempat saya tinggal di luar. Tinggal di luar, mereka perlu habiskan banyak lagi wang. Betul. Untuk tu, lepas tu nak lagi habiskan wang ke makanan. So saya rasa kerajaan juga perlu mendengar suara anak muda di universiti supaya mereka didengar dan mereka mungkin dengan cara itu kita dapat tolong mahasiswa-mahasiswi di universiti itu dan kita juga boleh create future leaders untuk Malaysia. Future leaders. Yes. Okey, Nadila. Harapan saya mengharapkan pihak kerajaan dan juga stakeholders yang sepatutnya, NGOs, pihak kuasa tempatan dan masyarakat sendiri kena faham bahawa setiap masalah ataupun orang kata situasi yang orang kata susah yang kita hadapi ini semestinya ada jalan penyelesaiannya dan kita perlu orang kata chip in the idea macam mana kita nak solvekan isu tu. Dan pihak kerajaan memainkan peranan yang penting lah dalam memberi pendidikan kepada masyarakat dan juga rakyat bagaimana isu ini akan diselesaikan dengan dalam pembentangan belanjawan mereka lah. Sebab kita kena faham masalah golongan belia menganggur ni bukan hanya berlaku di sekitar kawasan bandar tapi di luar bandar juga menghadapi isu yang sama. Cumanya di sana kita nampak mereka dapat survive dengan membuat pekerjaan yang tidak formal. Berniaga kecil-kecilan dan sebagainya. Mungkin ada inisiatif-inisiatif yang lain yang kerajaan boleh perkenalkan kepada golongan belia yang di luar bandar juga supaya mereka juga dapat meningkatkan taraf kehidupan. Dan juga yang paling penting kita nak kurangkan kadar pengangguran belia lah. Itu objektif kita hari ini. Ya, betul. Okey, Syarafuddin, Malaysia Future Leader School. Apa harapan dia untuk belajar 2024 untuk golongan belia? Sebab kita tak naklah bila anak muda ataupun golongan belia dengar belanjawan, alah ini biasa, cuma modify itu ini saja. Kita nak satu changes ataupun pembaharuan yang betul-betul membantu anak muda, yang betul-betul membantu belia. Syarah. Baiklah, harapan saya sebenarnya adalah saya mengharapkan pihak kerajaan mampu merancang ataupun merangka satu program di mana program ini orang kata berlandaskan permintaan pasaran pekerjaan sekarang. Seperti contohnya boleh buat bengkel untuk anak muda, bengkel tentang AI, bengkel tentang AR dan sebagainya. Kerana benda itu adalah memang walaupun dia dah diguna pakai sikit-sikit sekarang, tapi mungkin pada tahun 2030, 2050 nanti kita tak tahu apa akan jadi. Dan mungkin masa itu semua sektor pekerjaan menggunakan robotics dan sebagainya.
Jadi benda itu sebenarnya saya merasakan benda itu sangat penting untuk didedahkan kepada anak muda. Tidak kira beli pada beli awal, beli pertengahan maupun beli pada peringkat akhir. Dan semua pihak perlu orang kata kena ada ilmu, at least ilmu tu untuk diguna pakai pada masa akan datang. Okey. Pandangan bernas dan terima kasih banyak nak ucapkan kepada Syarah, kepada Nadila, Pavin, kepada Izzat dan juga Jazri. Pandangan yang cukup bernas pada hari ini. Saya sangat suka bila setiap kali perbincangan ada idea baru, kita dapat belajar dari sudut pandangan masing-masing dan harapnya penonton dialog anak muda Astro Awani pun mendapat ilmu dan juga manfaatnya. Dan apa yang boleh saya simpulkan sepanjang perbincangan kita, ya banyak harapan, banyak cadangan yang kita utarakan kepada pihak-pihak tertentu, banyak harapan kita, tetapi apa yang boleh kita lakukan sekarang ini, inisiatif diri sendiri dulu. Mungkin kalau bekerja dalam ekonomi gig ataupun bekerja sementara, kita tak ada perlindungan ataupun kita tak ada sistem sokongan ataupun support yang ada, tapi mungkin kita boleh ambil inisiatif sendiri dengan disiplin dari segi pengurusan kewangan kita dan sebagainya. Dan seperti yang Jazri katakan tadi, kena ada plan ataupun perancangan kita sendiri. Dan harapnya Belanjawan 2024 yang akan dibentangkan tak lama lagi akan memberi manfaat banyak kepada golongan muda dan juga golongan belia. Dan harapnya setiap daripada kita dapat memanfaatkan dengan baik. Itu harapan kami anak muda dan juga golongan belia. Saya Hawa Rezwana Rezwan. Terima kasih kepada anda semua. Kita jumpa lagi di Dialog Anak Muda Astro Awani yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih semua.